Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Fadil Sahibul Fadilah, sahabat saya Dr. Muhaimi, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahabat Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, ibu ayah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ni sekali lagi diberi peluang dan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah, menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan sementara menunggu solat isya diisikan dengan siri kuliah maghrib yang sangat bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kuliah tazkirah, majlis ilmu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang imannya lemah, maka dia beranggapan dari sudut manfaatnya tidak banyak bagi mereka. Kadang-kadang mereka dah ada kesempatan untuk hadir ke rumah Allah. Selesai solat, mereka ada urusan dan tanggungjawab yang lain, terpaksa beredar dan keluar daripada rumah Allah, dan isyak pula mereka hadir. Banyak tempat berlaku macam tu, tuan-tuan sekalian. Alangkah ruginya ataupun beruntungnya kalau kita memberi sedikit masa antara maghrib dan isyak, kita berada di dalam rumah Allah, yang Nabi menyifatkan orang yang menunggu solat dan solat seterusnya, ganjaran pahala seperti mana dia sentiasa melakukan ibadat solat kepada Allah. Tuan-tuan, kita tunggu isyak ni duduk diam saja, pejam celik, pejam celik, pejam. Banyak yang pejam pada yang celik. Allah bagi pahala orang sembahyang, padahal duduk saja bersandar sambil tunggu sembahyang isyak. Ada lebih kurang tertarik ke biskut apa sepas ni. Allah bagi pahala orang sembahyang. Subhanallah. Yang kedua, Nabi kata orang yang berada dalam rumah Allah menunggu waktu salat, malaikat doa untuk dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat minta ampun kepada Allah. Sebab tu kita tengok orang tak ramai tunggu waktu salat. Kenapa? Sebab doa malaikat yang cukup mustajab. Doa malaikat, doa kita belum tentu. Doa malaikat ni confirm Allah terima. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, katanya malaikat, ampunilah dosa hamba Allah ni, hamba-Mu ini ampunilah dosa semua yang ada. Malaikat doa. Siapa orang yang menunggu waktu salat di dalam rumah Allah, bukan tunggu di kedai kopi. Kedai kopi tak ambil kira, gelanggang futsal tak ambil kira. Orang tunggu dalam rumah Allah. Sebab itu kedai kopi dengan rumah Allah ramai. Kedai kopi ramai pasar malam. Rumah Allah ni tak ramai sangat sebab doa malaikat. Doa malaikat, ya Allah. Doa makhluk mana lagi kita nak, kalau kita tak nak ambil kesempatan doa malaikat? Doa siapa lagi, tuan-tuan sekalian? Sebab tu beruntung sangat kalau Allah gerakkan hati kita datang rumah Allah,
bertuah sangat. Tak ada nikmat yang paling besar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi? Nikmat malaikat doa minta ampun dengan Allah. Ya Allah. Kemudian Allahumma fillahu, malaikat doa pula yang kedua, ya Allah rahmatilah hamba-Mu ini, ya Allah. Minta apa satu? Minta rahmat, minta kasih sayang Allah. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan oleh Nabi tadi, orang yang berimarah rumah Allah, orang yang menunggu waktu salat dalam rumah Allah, akan menjadi hak milik kita, khususnya malam ini dan malam-malam seterusnya, insya-Allah. Saya diberi peluang malam ni tuan-tuan sekalian untuk mari sembang dengan tuan-tuan di surau Ar-Rayyan, betul? Lara pasal 6. Mereka awalnya memang takut, gemetar sebab Putrajaya, tapi dah tugas di Putrajaya terpaksa gagalkan juga. Habis tambah pula doktor ada di panik. Kita pun ialah malu ada juga tuan-tuan sekalian, nak sembang bukan nak mengajar pun, nak sembang je. Jadi kita cubalah isi di antara maghrib dan isyak. Dan yang kedua pula diberi tajuk pula. Ya Allah, lagi susah. Tajuk ni susah. Tuan-tuan, kan kita buat kajian ilmiah, tajuk tu susah. Tajuk susah. Tak bagi tajuk senang. Sebab tu orang cakap kedai kopi senang. Tak ada tajuk. Ashabul Kahfi dia pun tak pernah sampai. Sebab tak ada tajuk. Cuba bagi tajuk nak buat kajian, tanya doktor baru habis ni. Ada tajuk susah, sakit kepala. Susah tak tahu sekali. Malam ni pula ada tajuk pula. Kita cuba tengoklah antara maghrib dan isyak tak lama untuk sekalian. Bukan nak mengajar satu, kemudian mari nak sembang berkenalan. Lagipun saya baru ditempatkan di Masjid Putrajaya. Bukan imam besar, jadi ada imam besar, imam badan besar. Tambah sikit situ. Terkejut saya tadi tuan-tuan sekalian. Imam badan besar lah tersembah. Okey. Tajuk malam ni lebih kurang, bukan lebih kurang, ada tajuk dah diberikan, bencana lidah bukan bencana lisan, lebih kurang macam tu lah. Sembang-sembang ni, sembang-sembang ni. Bencana lidah ataupun bencana lisan. Lisan ni salah satu anggota panca indera yang Allah bagi kepada manusia. Tapi waktu yang sama Allah sebut inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata semua panca indera kamu ni yang aku bagi, sama ada pendengaran, penglihatan dan semua panca indera yang ada ni akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan ditanya, semua sekali akan ditanya. Mata kita Allah tanya kita, ke mana kita gunakan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ke mana kita guna, nikmat percakapan, akan ditanya oleh Allah. Sebab-sebilah Allah tanya kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam surah Yasin yang famous ayat kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim sampai akhir. Allah kata suatu masa Allah tutup mulut manusia. Allah tak bagi cakap. Allah tak bagi cakap mulut manusia. Lisan yang ada, lidah. Manusia cakap ni kerana lidah. Cuba tuan-tuan pegang lidah, boleh cakap tak? Boleh? Tak boleh. Pegang lidah bukan kerana mulut. Mulut tu yang makan apa, lenseng ke apa tu. Mulut. Lisan ni untuk cakap. Cakap. Satu masa di akhirat tu Allah tutup mulut manusia, tak bagi cakap. Allah kunci lidah manusia, tak bagi cakap. Dan boleh berkata-kata anggota yang lain. Saya teringat bila mana seorang sahabat Nabi, kalau tak silap, Abu Sa'id Al-Khudri, dia menangis. Bila mana terdengar Rasulullah baca ayat ni, dia menangis. Terisak-isak dia menangis. Lalu Rasulullah tanya dia, wahai Abu Sa'id, kenapa kamu menangis? Kuat sangat menangis, pelik sangat menangis. Isteri mati tak menangis macam tu sangat. 3 hari menangis. Menangis pelik.
Pelik, menangis tak isak-isak. Dia kata, ya Rasulullah, bila mana aku dengar ayat yang kau baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ila akhir ayat tadi, aku tergambar dan aku terfikir bagaimana esok hari di akhirat pula semua anggota boleh bercakap dan menjadi saksi di hadapan Allah. Abu Sa'id Al-Khudri masa tu Nabi ada lagi masa tu, Nabi belum wafat. Aku terfikir bagaimana tangan boleh berkata-kata. Tak pelik dulu, sekarang lagi tak pelik tuan-tuan sekalian. Sekarang ni lidah tak cakap, tangan nampak dulu susah nak faham. Tangan boleh berkata-kata, kaki boleh berkata-kata. Saya jumpa seorang yang tak ada tangan. Bukan tak ada langsung, ada sikit. Bukan nak hina dia. Dia tarik WhatsApp dengan apa? Dengan kaki. Letak kaki dia. Saya duduk makan mi malam tu. Saya kata buat apa? Allah duduk tengok ke bawah macam tu. Rupa duduk naik WhatsApp dengan kaki. Kaki boleh berkata-kata. Subhanallah. Kaki boleh berkata-kata. Sebab tu ada singa tu, saya jumpa di masjid ni, sebuah masjid di Zimbabwe. Masa tuan-tuan pun sungguh dengar saya kelentong tu, masjid kawasan kita juga. Sarapan pagi hari Ahad, dia ambil sarapan pagi bihun bujang. Dia tak cakap, tak ada buat wash call apa, tak ada WC apa, tak ada. Senik gambar. Apa pandangan tuan-tuan tentang sarapan pagi hari ini? Dia tulis skrip dia bawa, tangan berkata-kata. Yang ni kata tak sesuai, masjid kita bukan tarah masjid kampung. Bihun bujang siapa catering, berapa bayar untuk catering. Bermula 7 pagi sampai 7 petang. Bajet pukul 4 sampai pukul 7 ya. Bajet yang kerajaan bentang RMK apa tu, yang ni 12 jam. Hutang jam. Masjid duit banyak kedekut. Loh habis. Petik simpan, bukan boleh bawa mati. Oh. Tangan boleh berkata-kata ni. Ni bukan Putrajaya ni, saya sebut ni, minta maaf, ni ada rakaman apa ni. Tangan berkata-kata. Tak pelik hari ni. Semua tadi saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah ambil kira. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahu akbar. Apa faedahnya? Nanti saya sebut dalam kitab bimbingan mukminin ni, ada dia sebut apa dikatakan ataupun contoh-contoh bahana lidah ataupun lisan ni. Tuan-tuan nampak tebal tu, bukan saya nak baca semua malam ni. Tuan-tuan duduk mengeluh dah buku berapa habis ni Ustaz. Pak Aiki ni saya nak ambil sikit-sikit je malam ni, sebab dia benar jadi macam apa hari ni, keterlaluan sangat dah hari ni. Apa faedahnya kita ambil gambar senik, tanya pula pandangan orang ramai. Apa salah pergi jumpa mas'uliyah dia, incah dia, tapi tanya, saya makan bihun tadi saya nak bihun bujang, tauge satu tauge pun tak ada. Usaha janggut udah, janggut tauge pun tak ada. Saya rasa tak berapa sesuai. Siapa incah dia kira? Contoh-contoh saya sebut tuan-tuan sekalian. Ni bukan berlaku di Putrajaya seolah. Kadang-kadang tuan-tuan mudah terasa. Jangan tuan-tuan sekalian, jangan terasa. Makna kalau tuan-tuan terasa tu, ceramah saya berkesan. Kalau terasa lah. Kalau tak terasa makna okey lah. Tak ada kena-mengena dengan kita pun. Saya pergi ceramah tempat lain, saya bawa modal Putrajaya pula, itu orang lain pula terasa. Apa benda tuan-tuan sekalian? Apa manfaat kita dapat? Apa faedahnya kita dapat? Sedangkan semua benda tadi, termasuk anggota lisan kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya.
penglihatan kita akan ditanya, pendengaran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itulah ada mengatakan lidah ni satu anggota ataupun panca indera yang amat lembut tapi berpisah. Nak dakwah mesti kita guna lidah. Dalam Quran sebut macam-macam. Gunalah percakapan qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan maisura. Macam-macam dalam Quran sebut. Ini semua menggunakan lidah. Allah perintah Nabi Musa supaya pergi dakwah kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Allah kata, kamu pergi jumpa dengan Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun dan cakapkanlah kepada Fir'aun tadi dengan kata-kata layyina, lemah lembut, layyina, lembut, sehabis lembut menggunakan lisan. Sebab itu Nabi Musa bila mana Allah perintah, dia kata, boleh tak nak bawa saudara Nabi Allah Harun. Nabi Musa ni dia buang pasal lidah dia jadi pelak sikit. Sebab dikatakan kila termakan bara api zaman kecil dulu. Wallahu a'lam. Jadi dia kata nak ajak Nabi Harun sebagai teman dia supaya Nabi Harun dia lebih pasal sikit dari segi kelancarannya untuk nak bercakap. Jadi nak dakwah orang pun kita guna-guna lidah ataupun lisan dengan pelbagai situasi dan keadaannya. Dan malam ni kalau kita campur yang tu dia jadi banyak. Terfokus kepada bahaya lisan saja malam ni. Jadi lisan ni satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat besar nilainya. Guna kebaikan jadi baik, guna untuk yang sebaliknya dia jadi tak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, ila akhir hadis. Atau kama qala. Yang bermaksud tiada akan lurus keimanan seorang hamba. Tak akan jadi lurus, tak akan jadi betul iman seseorang hamba sehingga lurus pula hatinya. Tengok, iman dikaitkan dengan hati. Sebab iman dalam ni, bukan di sini. Iman ni sama juga takwa. Rasulullah kata at-taqwa hahuna, bukan restoran takwa tu lain. Takwa hahuna, Rasulullah kata. Sebab itu bila mana sini surah Jumaat kan, saban minggu, ittaqullah. Ittaqullah. Bila mana khatib menyebut ittaqullah, biar tersemat dalam diri kita perasaan benar-benar takwa kepada Allah. Takwa di sini bukan duk sembang lagi. Bila mana khatib sebut ramai juga, sehingga jawi buat khutbah dilarang jemaah bermain-main dengan handphone semasa khatib membaca khutbah. Betul Ustaz? Ada? Saya lama dah tak baca khutbah jawi ni. Ada. Sebab saya tak tidur masa khatib baca khutbah. Saya tak tidur. Tiap-tiap minggu diperingatkan. Sebab itu nak jaga takwa ni tuan-tuan sekalian, susah. Walaupun diperingatkan saban minggu, setiap minggu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sepatutnya yang datang ribuan hari Jumaat tu tuan-tuan sekalian, lama dah Yahudi ni gerung dengan umat Islam. Ittaqullah, berapa ribu orang. Masjid Putra saja kita letaklah dalam 7-8 ribu orang. Masjid Siwak 7-8 ribu. Surah Jumaat kita ni tak kurang pada 1,000. Tempat lain lagi, kalau betul-betul tersemat perkataan takwa di sini. Sebab itu takwa di sini. Nih, takwa hahuna di sini. Letak tuan-tuan sekalian. Iman sebut ittaqullah, kita mula pasak dalam hati kita. Allahu Akbar. Barulah dia rasa
Bukan nak mengajar ni tuan-tuan sekalian. Sebab takwa lah yang Allah sebut apa? Uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan untuk orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita nak itu. Kenapa disuruh takwa? Tak ada kalimah lain ke setiap kalimah? Takwa, takwa, takwa. Sebab yang ni boleh masuk syurga. Yang ni jalan ke syurga. Subhanallah. Lain kali bila mana iman sebut tu, insya-Allah kita sama-sama faham. Biar ada perasaan. Iman sebut ittaqullah. Setengah iman tu dia tinggikan suara sikit masa. Fa ya ibadallah ittaqullah. Barulah dia tak berapa nak tidur susah. Kalimah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutun tidur dah sekalian. Kalau saya baca khutbah, saya suka tengok jemaah. Ada yang duduk atas kursi, relax. Duduk atas kursi, tak relax apa ini. Mari sila lutut duduk atas kursi. Bukan nak mengata yang duduk atas kursi. Saya pergi baca khutbah di Masjid Syafi'i ke mana. Saya kata, ya Allah, ujung sana duduk atas kursi, relax. Duduk main handphone pula. Dalam duduk atas kursi, duduk main handphone. Allah tak fikir-fikir. Allah dah bagi hujan, semayang pun duduk atas kursi. Tinggal handphone tu sekejap, dengar khatib baca khutbah, tapi tak sebut dalam khutbah lah. Kena kursi tu tuan-tuan sekalian yang main-main. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak sebut tadi je, Allah kaitkan iman dengan hati. Selagi mana iman tidak akan lurus, selagi mana hati tidak akan lurus. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh, Nabi kata. Dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Tengok Allah kan. Bahasa mudahnya tuan-tuan sekalian, orang yang hatinya baik, percakapannya baik. Percakapan yang baik menunjukkan hatinya baik. Itu pertanda dia memiliki iman yang sempurna. Ada kaitan. Lidah, hati, iman. Kalau dari atas, iman, hati, lidah. Timbulkan isu, saya ni ustaz, mulut yang macam ni, hati baik. Hati baik. Mari sini, nak operate, tengok. Saya begini tak semayang, tapi hati baik. Lagi tak boleh terima, tuan-tuan sekalian. Saya ni suka fitnah orang, tapi hati baik, ustaz. Hati. Tahu, Nabi kata, tak akan lurus iman kamu selagi mana hati kamu tidak lurus. Tak akan lurus hati kamu selagi mana percakapan kamu, luaran kamu tadi. Luaran menunjukkan dalaman kita. Kalau luaran kita baik, cakap yang baik-baik, tuan-tuan sekalian, seru orang buat baik, tak ada nak fitnah orang, tak ada nak mengatakan perkara yang bukan-bukan, tak ada nak mengatakan perkara yang kita pun tidak tahu, tuan-tuan sekalian, menunjukkan hati kita baik. Iman kita segar. Iman kita melonjak naik kualiti imannya. Mana mungkin tuan-tuan sekalian cakap benda yang tak baik tapi hati. Ini yang kita nak semak dan kita nak imbangkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang semayang kuat, tapi soal penjagaan lisan terlepas pandang kita. Macam saya sebut contoh tadi, orang masjid. Apa benda duk bincang pasal tu 12 jam duk bincang. Saya cadang kita buanglah ketera ni, ambil ketera baru. Sampai tak aku. Ni bahaya lisan tadi. Yang snake masuk gambar tu relax dah, tak ada masalah dah dia. Dia pun tak ada mencampur apa, tak ada dah. Senyap dia. Senyap. Kita pun geram juga tengok, ya Allah, tak ada benda lain kau nak bincang ni. Tapi itulah hakikat di akhir zaman. Syaitan ni, dia memperdayakan manusia dengan perkara-perkara yang kurang manfaatnya. Itu kerja syaitan. Dia sibukkan, dia kalupkan manusia hari ini dengan perkara yang kurang manfaatnya.
Yang perkara yang bermanfaat ni dia tak kalut sangat, dia tak jadi kalut sangat. Tahun ni kita buat persediaan awal. Saya seronok imam kita tadi dah baca doa, ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan. Walaupun ni baru Jabadil akhir. Pas Jabadil akhir Rejab, lepas Rejab Syaban, lepas Syaban Syawal. Sila Ramadan dulu kan. Ni main hanggu je. Seronok tuan-tuan sekalian. Mana persediaan awal kita biar jadi kalut kita untuk buat ibadat kepada Allah. Syaitan ni memang dia akan ganggu kita macam-macam. Dia suruh juga kita kalut dengan perkara yang tak elok tadi. Kalut dengan kelang kabut dengan perkara-perkara yang kurang penting tadi. Subhanallah. Ni syaitan di akhir zaman memang itulah yang berlaku. Kita bincang isu, masjid tak penuh dia, solat tak penuh dia. Kita duduk bincang ni tuan-tuan sekalian. Ini kita boleh tengok hari ni. Ni tak sentuh anak-anak muda kita lagi. Ashabul Kahfi kita di mana? Yang kita dah bincang ni Ashabul Kahfi di Jordan. Ashabul Kahfi kita di mana? Anak-anak muda kita di mana hari ini? Ashabul Kahfi satu hal. Anak-anak muda kita tu, termasuk anak-anak saya. Termasuk anak-anak saya. Sebab saya pun ada anak, 3 lelaki. 3 anak lelaki. Anak jantan ada 3. Puan seorang. Saya pun ada anak. Mana anak-anak muda kita tuan-tuan sekalian? Cakap yang ni susah juga. Tak apa yang tu kita bincang. Lain kali kalau ada peluang insya-Allah. Okey. Makna Allah nak kaitkan, kalau mulut kamu, lisan kamu, lidah kamu baik, hati kamu pasti baik. Sebaliknya kalau kamu guna lidah kamu ke arah yang negatif, itu bertanda hati kita, iman kita lemah. Iman kita lemah. Jadi ada beberapa yang disebut oleh pengarang kitab ni berkaitan dengan bencana lisan. Ini sangat penting juga. InsyaAllah kita berhenti, jangan bimbang lah. Saya ni tak suka ceramah lama-lama. Saya tak suka sangat. Tuan-tuan lagi tak suka, saya pun faham. Saya faham. Mana suka ceramah lama-lama. Saya memang tak suka. Kalau dia kata, Ustaz, saya pergi kuliah subuh seronok, ada satu tempat, Ustaz, 20 minit. Saya kata Alhamdulillah 20 minit Ustaz. Tapi bayar sama lah dengan yang agak tu. Gelap sikit. Dia macam-macam lah. Surah majid kita ni macam-macam. Ada yang tu dia tak boleh lama. Ada kata lepas isyak Ustaz sama 10 minit. Dia letak notis. Ada macam-macam. Sini tak ada notis, terpulang pada saya lah. Tak ada notis. Tak ada. Terpulang pada saya. Saya nak berhenti buku apa, saya nak sesawang lewat pun tak apa. Yang penting saya nak sebut ini pembahagian bencana lisan. Ini sangat penting. Yang pertama sekali, bahana ataupun bahayanya lisan, lidah kita ini berkata yang tidak perlu. Satu, ingat tuan-tuan sekalian, kita bertanggungjawab dengan anugerah Allah. Allah bagi kita ada lisan, ada lidah. Bahana lidah kita tadi, bila mana kita berkata-kata perkara yang tidak perlu dalam hidup kita, tak ada kena-mena dengan kita. Dalam satu hadis Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, Allah kata. Hadis ni biasa kita dengar. Hadis ni biasa kita dengar. Ada guru WhatsApp pun tak usah bercampur lah kalau tak ada kena-mengena dengan kita. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Gerah macam mana pun tak ada kena-mengena dengan kita. Kadang-kadang nak lepas kajian kita, bagilah sikit. Saya berpandangan macam ni. Wallahu a'lam. Sesat. Kalau kita terus bincang lagi, dia jadi seronok lah. Seronok pula tuan-tuan sekalian bincang ni. Nak benda tak berapa nak betul, lagi seronok. Lagi seronok. Macam tadi bingung bujang tadi. Dia jadi seronok tuan-tuan sekalian.
hampir pukul 7 petang baru selesai. Ada cadangan membina pun, dia setengah kata alhamdulillah syukur ada makanan. Di Farsi tak ada makanan. Ada, dia jawab macam tu. Kalau rasa tak puas hati EJK yang ada caterer yang ada masak sendirilah, jadi EJK lah pula akan datang. Ada juga pandangan macam-macam lah. Dia jadi nak bertengah leher lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini bahana di sana. Tinggalkan benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Falyakul khairah, Nabi kata, kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairah, kata yang baik-baik, tulis yang baik-baik, viral yang baik-baik. Tuan-tuan sekalian, viral yang baik-baik. Sampai kerajaan kena buatlah satu peraturan pemalsuan terhadap viral fitnah ni, tuan-tuan sekalian. Sepatutnya tak perlu. Dalam Quran dah sebut in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apa-apa maklumat yang kita dapat, tabayyun, teliti, selidik. Oh, kita tahu. Saya ingat Abang Sa'id Datuk Ismail Qom, minta maaf guna nama sikit, tuan-tuan sekalian. 4 kali meninggal dunia, dia kata. Orang duk viral dia meninggal, orang duk viral dia meninggal. Dia kata sampai habislah bateri handphone cat. Nak cerita orang kita, tuan-tuan sekalian, berlaku benda yang betul pun kita takut dah nak viral. Takut nak viral. Saya pun terkena, bukan soal kematian, soal lain. Saya terkena. Dia kata, Syekh, tengok tahun berapa. Ini kita seronok sebab kita nak jadi first hand. First hand untuk ceramah malam ni tak apa. Malam ni kita ada kuliah maghrib, Ustaz jemputan Imam Badan Besar Masjid Putra. Contohnya viral ni tak apa, tuan-tuan sekalian. Tapi yang tu dia jadi kuliah maghrib, jamuan akan diadakan, jamuan disediakan, tak sebut apa pun. Kambing golek 5 ekor, sebutlah dalam tu. Barulah ramai tu. Sakat jamuan disediakan. Mana contoh tak ada kaitan dengan yang ni. Tak ada kaitan. Letak gambar kambing tu, tuan-tuan sekalian. Ustaz Hariri dia beri ceramah kat mana? Jamuan disediakan. Ceramah Ustaz Hariri kecil je, bawah tu tulisan. Jamuan tu besar, tuan-tuan sekalian. Ni cara nak buat iklan yang betul. Dah dulu letak gambar penceramah besar. Sekarang ni letak gambar apa besar? Gambar kambing besar. Kalau tak turun juga bukan salah EJK itu, tuan-tuan sekalian. Salah kambing itu. Aulia skul, ataupun lebih baik kamu diam, kata Nabi. Nak jaga lidah sampai tak ada. Benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, benda yang tidak kita perlu campur tangan, tinggalkan. Ya. Tapi susah. Nak tinggal tu susah. Nak juga kadang-kadang kongsi tu. Nak kadang-kadang kongsi. Contoh orang viral lah apa-apa di taman perumahan kita ni. Contohnya taman kita ni, kita suka nak sambung benda tu. Betul tak betul, tak fikir manfaat mudarat, kita tak fikir kadang-kadang. Tak fikir. Jiran sebelah rumah saya bergaduh laki bini, malam tadi mengadu dengan saya. Oh ya Allah, dia pun jiran sebelah rumah saya. Suami tidur seorang malam tadi. Oh, saya cepuk semua tuan-tuan sekalian. Apa kena-mengena dengan kita? Suami dia nak tidur seorang pun, nak tidur mana pun terpulang lah. Apa kena-mengena dengan kita? Apa kena-mengena dengan kita? Tuan-tuan sekalian, tak ada kena-mengena. Ini yang dia jadi tidak harmoni dalam masyarakat kita. Nak di zaman medsos apa ni terbuka. Kaedah dalam Islam dah ada dah. Tabayyun. Ada manfaat, ada kena-mengena dengan kita, join. Tak ada manfaat, tak ada kena-mengena dengan kita, relax dia. Geram sangat nak buat, geram sangat, gigit jangan. Tak nak bunuh tadi untuk nak buat. Saya sebut ni untuk diri saya sekali. Kita kadang-kadang suka sangat, tuan-tuan sekalian. Suka buat tadi. Macam-macam lah. Yang tu makanan yang baru ni ada, saya jumpa
Dia senik gambar makhluk tandas. Tak ada kerja lain. Makhluk tandas. Dia kata in charge cleaner masjid tidak melaksanakan tanggungjawab yang betul. Makhluk tandas. Bagi saya benda tu, bagi saya mungkin tuan-tuan rasa benda tu perlu, bagi saya pun perlu, tapi banyak lagi benda lain yang perlu. Bagaimana nak memperkasakan jemaah keseluruhan masjid? Bagaimana nak perkasakan anak muda? Bagaimana kita nak hidupkan sistem wakaf masjid di negara kita supaya jadi macam Al-Azhar di Mesir? Budak mari mengaji free of charge satu ketika dahulu. Sekarang ni pun bayar berapa genih saja. Banyak benda dok bincang soal makhluk tandas. Mana dia kata incah bahagian cleaner, tolong respon, tolong respon, tolong respon, tolong respon. Lalu respon lah seorang AJK. Dia kata kulit yang bawah sekali makhluk tandas tu plastik, dah menggerutu, bila mana dicuci pun tak hilang, barulah senyap. Apa faedahnya tuan-tuan sekalian? Faedah apa dia? Pergi masuk cek makhluk tandas. Nampak kan? Ini saya sebut bukan sakat lisan, tapi hasil daripada lisan lah. Tangan berkata-kata tadi. Ini kena jaga. Lebih baik kamu diam. Liaskut, lebih baik kamu diam, kata Nabi. Kalau tak ada kena-mengena dengan kita, kecuali tanda tu kita sponsor tanda tu. Saya kena ambil perhatian ni. Sebab tanda ni keseluruhan saya yang sponsor. Mama dia saya sponsor, makhluk tanda saya sponsor, semua sekali saya sponsor. Yang ni. Jadi adalah manfaat juga saya nak supaya orang guna dalam keadaan berpuas hati, rasa selesa. Siapa tak nak buang air di rumah sehingga dia nak buang air di masjid. Adalah manfaat. Ada manfaat. Kalau kita duit elektrik pun tak bagi satu sen. Duit utility seorang masjid pun tak bagi. Nak cak contoh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan duk berkeruk kening ustaz macam nak kena kita. Betul tak ada. Saya pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Cuma saya sebab saya ada pengalaman di masjid. Ada pengalaman hampir 7-8 tahun saya pernah tugas di Masjid Kuala Lumpur lah. Saya tak nak sebut masjid mana-mana, nanti tuan-tuan cari buat bahaya saya. Itu yang pertama. Yang keduanya, masa ada minit lagi. Ustaz Ishak berhenti ya? Ishak berhenti. Boleh? Berhenti sekarang? Aku lupa berhenti. Belum. Bencana yang kedua, tadi yang tak ada kena-mengena dengan kita, jangan kita masuk campur. Bencana yang kedua, mengambil tahu tepi kayu orang. Ini pun satu hal. Nabi sebut dalam satu hadisnya, tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Maksudnya secara umumnya, berbahagialah siapa yang menahan berlebih-lebihan dari lidahnya untuk orang yang tak topuk tambah dalam percakapan dia. Hanya sekadar nak tahu, hanya sekadar bukan nak lebih-lebih tak. Ni dia tanya pula, si perempuan tu anak berapa, janda anak berapa, duduk dengan siapa. Ini dia termasuk jaga tepi kayawan tu. Kita tahulah jiran sebelah rumah saya tu perempuan janda. Tak ada. Suami dia dulu kerja apa? Kenapa boleh bercerai? Mesti ada tempat tertentu ni. Kita pula buat andaian. Ini jaga tepi kayawan. Bukan Islam tak boleh jaga tepi kayawan. Lebih-lebihan pada diri orang lain tu tak boleh ya. Kita faham jaga tepi kayawan tak boleh. Kalau tak jaga tepi kain hari ni tuan, rosak habis kain hari ni. Kena ambil kisah. Man lam yahtam bi amrin muslim falaysa minhum, Nabi kata. Siapa yang tak mengambil kisah, tak mempedulikan urusan umat Islam yang lain, bukan di kalangan mereka. Kena ambil kisah tuan-tuan sekalian. Muafakat konsep ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini tak apa ayat ni. Gunalah lidah lisan kita untuk nasihat orang, memperingati orang. Mari kita datang masjid, anak siapa pun kita tegur, nampak yang tak betul kita kata alhamdulillah bagus,
beri penghormatan kepada mereka, penghargaan yang tak betul kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat tegur tuan-tuan sekalian. Hidupkan balik suasana kampung ni, cantik sangat benda tu. Kampung dulu zaman saya sempat lagi. Orang tua dia tak kira kamu anak siapa, buat tak baik dia tegur. Yang patut dia bagi rotan dia sebab kampung dulu. Kamu dekat maghrib pun main sungai lagi, anak siapa? Dia sebab dia tak kira anak siapa. Zaman dulu pendidikan mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Kalau boleh hidup suasana hari ini macam tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Lepas itu kadang-kadang setengah daripadanya, segelintir daripadanya. Anak muda tak boleh ditegur hari ini. Saya pernah naik kereta, Aisyah Ustaz Tabin tak betul sampai berapa? 10.30. Dah sikit cerita naik motor. Lepas tu nak berhenti lah tuan-tuan sekalian. Saya tengok dia budak lelaki perempuan ni naik motor. Tuan-tuan suka cerita-cerita ni, lama tak dengar cerita. Saya pun tekan, saya nampak pelik. Orang kata pelik ke apa naik motor kali suami isteri lain, budak-budak dengan perempuan tak pakai tudung apa. Saya bukan buruk sangka. Saya rasa aku nak tegur macam mana budak ni. Budak tak jauh dengan taman rumah saya. Saya tak kenal dia anak siapa. Tapi saya nampak macam naik motor berdua-dua itu macam sama ada tak kahwin ataupun baru kahwin. Rasa macam tak kahwin. Mereka kita setekan hok kereta. Setekan hok kereta. Mudah-mudahan dia peringatkan. Saja nak bagi peringatan. Bukan jaga dia perlu atas motor kita pun ada rumah juga. Boleh tahan perlu. Tak ada masalah. Bila mana setekan hok kereta, apa yang dia buat? Perempuan di belakang angkat kaki tangan buat macam ni. Oh, duduk sangat nampak dalam ni. Angkat kaki tangan macam ni. Saya pun pergi Petronas, dia pun masuk ke Petronas. Saya ingat dia nak kejar saya. Akhirnya dia lalu nak pergi jalan sebelah. Tengok anak muda ni. Mungkin silap saya tegur tidak menggunakan hikmah lah. Tapi saya rasa macam masa tu itulah yang boleh saya guna satu approach untuk nak tegur dia. Ini. Dan saya pergi ada di Patah Dalam apa dia orang cerita anak muda pernah ditegur sekali popok tayar kereta ke apa di, saya tak ingat, Kampung Kerinci blok P8 ke 18. Dia orang cerita pernah lah tegur anak muda sekali, naik tangga turun tangga tu tayar kereta sebelah tak ada ustaz, dia kata tayar kereta tak ada. Jadi kita kena beri hikmah lah dalam bab ni. Jadi bukan kata tak boleh jaga tepi kayu, makna jangan berlebih-lebihan dalam nak ambil sesuatu maklumat tadi. Sekadar kita tahu cukup lah bagi kita, sudahlah, tak perlu lebih-lebihan. Anak kamu ni anak siapa, mak kamu kerja apa, ayah kamu macam mana dulu hidup ni, tak payah lebih-lebih tuan-tuan sekalian. Itu dia sampai peringkat dijaga tepi kayu orang. Dan yang ketiga saya nak sebut, melibatkan diri dalam kebatilan ni juga bahana lisan. Yang saya dah sebut, saya ingat awal-awal tadi, benda yang tak ada faedahnya. Tak payah kita duk noise, tak payah kita duk viral, tak payahlah kita duk sebut-sebut dan sebagainya. Benda yang batil, merugikan kita, memudaratkan kita akhirnya. Tak payahlah ini kita kena jaga. Ini disebut oleh pengarang kitab, antara bahana lidahnya kita join dalam perkara yang membawa kepada kebatilan, palsu, benda yang tak betul. Maka elok sangat tuan-tuan sekalian kita pegang kepada hadis Nabi tadi, falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik kalau patut bercakap, ataupun lebih baik situasi kamu diam, lebih baik kamu diam. Kita pegang konsep tu, kita pegang diri kita dengan kaedah yang Nabi ajar dalam Islam ni, kita akan selamat tuan-tuan sekalian. Hatta benda baik pun rasa perlu kita diam. Contohnya, kalau aku joinkan jadi timbul pula sedikit pergeseran dan sebagainya, lebih baik kita diam, kerana dia boleh membawa kepada bibit-bibit negatif. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam.
situasi ketika itu. Mungkin situasi lain kita boleh bersuara. Jadi itulah saya ingat sedikit mukadimah pada malam ni tuan-tuan sekalian, sembang-sembang berkaitan bahan lisan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian apa yang kita kongsi pada malam ini, khususnya diri saya, dapat manfaat dan kita semua insya-Allah tentang lisan anugerah Allah yang perlu kita jaga, kita awasi dia, kita bertanggungjawab bukan sekadar di dunia, bahkan kita juga bertanggungjawab bila mana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti Allah akan tanya satu-satu tentang panca indera kita yang Allah anugerahkan pada hari ini. Kok terlupa kadang-kadang seronok dunia tuan-tuan sekalian dengan panca indera yang ada, lupa akhirat pun Allah akan tanya balik. Aku bagi kamu sekian-sekian, Allah akan tanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan keupayaan kepada kita untuk mengimarahkan surau kita ini. Datang ramai-ramai tuan-tuan sekalian, siang malam pagi petang yang ada peluangnya, yang ada urusan emergensi dan sebagainya, kita bolehlah tuan-tuan sekalian uzur je, jangan sekali, jangan tiap-tiap waktu uzur. Hidupkan, imarahkan surau kita, sampai kita pujuk ahli keluarga kita, hidupkan suasana ni, hidupkan suasana. Saya pun ada tanggungjawab, saya dengan anak-anak saya, kita bisikkan, tak apa bawa anak tuan-tuan sekalian yang dah mumayyiz, yang kecil sangat tak payah bawa lah. Ada juga kadang-kadang masuk dalam jubah dan sebagainya, bersih juga jemaah tuan-tuan sekalian yang mumayyiz, yang boleh mereka faham, yang wasmayang, kita kena diam. Ayat ni kita boleh nak bawa rasuah. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah, yang baik kemana saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan sekalian kalau terkasar bahasa, tersilap kata, gurauan, contoh dan sebagainya. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Bukan nak mengajar, tetapi peringatan untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا والدينا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.